Apa maksud dia? Dia kata dia nak exertion of dia kata draconian control. Contoh oleh kerana banyak sangat orang lahir ni, maka kita kena sekat manusia itu daripada lahir. Kita kena kurangkan populasi dunia ni daripada 7.8 bilion sekarang kepada 500 juta sahaja. Ni ditulis. Saya akan baca sekali lagi. Maknanya dia bukan nak kontrol environment ni supaya environment ni kira kita kata hidup aman damai, tidak ada pollution apa semua. Manage the management of environment. Menguruskan. Tak, dia nak kontrol. Maknanya siapa yang menyebabkan environment pollution ni? Orang ramai. Oleh kerana orang ramai, kita kena kurangkan orang. Itu maksud dia. Nampak? Dia nak kontrol. Dia bukan kalau nak manage, kita pun suka. Kita pun suka kan. Boleh? Baik. Jadi dia tulis ada banyak lagi tapi itulah masa kita. The Club of Rome has been calling for a master plan. Jadi daripada buku tu, maka orang-orang semua suruh dia buat master plan. Master plan nak kawal dunia supaya dunia tak kiamat cepat. Macam itulah lebih kurang. Kemudian adalah panjang-panjang saya nak sebut sini. Maka pada tahun 1974, ini suatu yang menarik untuk kita dengar. Dia bahasa Inggeris kan. In Nature, dia ditulis oleh Club of Rome. Dia kata apa? Saya ringkaskanlah, dia kata secara tabiinya pertumbuhan manusia itu ataupun pertumbuhan environment itu, alam sekitar ini mestilah dirancang dengan satu master plan, dengan satu perancangan, dia kata. Perancangan itu mestilah diversification. Maknanya menyeluruh, perancangan yang menyeluruh, semua sekali kan terlibat. Dan kemudian master plan ni mestilah satu yang secara organik, dan sehingga menyebabkan berlakulah keseimbangan disebut sustainable growth, berlakulah kelestarian pertumbuhan dengan menyebabkan semua perkara. Ini disebut pada tahun 1974. Panjang dia punya pernyataan tu. 1974 disebut mankind at the turning point. Maknanya 1974 disebut mankind at the turning point. Maknanya manusia berubah daripada ikut cara yang biasa, pollution semua tu, kepada cara yang lebih baik. Jadi 1924, 100 years, 2024. Maka 2024 mungkin akan ada sesuatu yang besar. Baik. Terusnya, satu yang menarik dan aneh, pada 1974 ni berlaku. Sebenarnya Club of Rome ni, dia di mana? Di Rome kat mana? Dekat Itali. Pada tahun 1974, tahun yang sama, sebelum lahirnya dia punya master plan itu, kan, berlaku satu kejadian yang aneh di Georgia, Amerika. Di Georgia. Georgia ni salah satu negeri di dalam Amerika. Salah satu state. Datang seorang laki-laki yang well dressed, berpakaian well dressed, articulate man, cakapnya bagus, telah melawat satu construction, satu syarikat pembinaan di Georgia, US. Dan dia telah mengumumkan bahawa dia akan membina satu tugu, satu bangunan yang unik untuk memberikan mesej kepada seluruh manusia dan kepada seluruh kemanusiaan, to transmit a message to mankind pada hari itu. Jadi dia jumpa dengan satu kelab di Georgia, di Amerika. Jadi sebab apa saya sebut Georgia, Amerika? Sebab yang ditulis ni sama macam mana yang ditulis di Itali. He said, dia berkata, dia adalah mewakili kepada satu kumpulan manusia dan dia telah mengarah untuk menyampaikan mesej kepada seluruh manusia. Sehinggalah ke hari ini. Kemudian, tetapi selepas daripada itu, dia kata duit, masalah duit, jangan kisau. Berapa pun kamu buat. Maka dia pun bagi satu detail design, nak buat macam mana bangunan tugu tadi tu. Detail design, nak tulis apa semua, dia buat secara detail kepada construction company itu. Berat dia berapa, menghadap mana, dekat mana, koordinat ni semua detail. Maka lepas tu, dia bagi duit, maka siaplah monumen itu, tugu itu dipanggil Georgia Guidestone. Cuba type nanti, Georgia Guidestone. Dan dia tersiap selepas 6 bulan, 1980. Baik. Kalau kita pergi ke Wikipedia,
kita akan berjumpa dengan Georgia Whitestone ni. Nampak? Tak nampak ni. Georgia Whitestone yang ada 4 segi slab, 4 segi dia susun kan. Cantik-cantik Georgia. So itu dibuat sama masa dengan ketika Club of Rome nak buat dia punya master plan tadi. Jadi di sana maka mereka telah membina dipanggil Georgia Guidestone itu, completed 6 months lepas daripada itu, maknanya pada tahun 1980, and noted dalam Wikipedia disebut inilah satu tugu yang sama macam mana yang telah statement yang telah dikeluarkan oleh Club of Rome tadi dalam Earth Charter, piagam bumi, piagam environment bumi yang ditulis oleh Michael Gorbachev dan Maurice Strong, merupakan orang-orang elit lah tadi. Jadi monumen ini telah duduk di atas, telah terbina di Georgia dan kemudian telah ditulis dengan 8 bahasa. Bahasa Inggeris, Spanish, Swahili ni bahasa Afrika, Hindi, Hebrew, Arabic, Chinese dan Rusia. Kan? Apa mesej dia? Okey, ini ditulis mesej. Mesejnya ialah nombor 1. Maknanya dekat situ dia ada batu-batu tu, dia ada 8, maknanya ada 4 batu lah depan belakang. Kan? Ditulis dalam pelbagai bahasa, salah satunya bahasa Inggeris, bahasa Arab kan. Baik. Nombor 1 mesej tulis tu, maintain humanity under 500 million in perpetual balance with nature. Maknanya dia kata apa? Kita kena memastikan untuk manusia ni hanyalah bilangannya 500 juta sahaja. Bismillah. Untuk balance kepada seluruh alam. Jadi nampak tak? Maknanya sama tak dengan tadi tu? Sama kan? Kemudian guide reproduction wisely. Maknanya untuk reproduction dia apa? Lahirkan anak semua ni kan? And wisely. And improving fitness and diversity. Kemudian adalah sampai 10. Jadi tuan-tuan tengok nanti. Kalau di Amerika terkenal lah. Kan? Dia dikenal sebagai America Stonehenge. Jadi seorang pun tak tahu siapa dia. Daripada mana dia datang. Orangnya macam handsome, cantik, kemudian dia boleh bercakap dengan baik kan. Duit banyak, duit jangan bimbang. Berapa kamu nak, saya bagi. Kan? Dan dibuat di Georgia. Dan kemudian dia ada di tulisan tu dia kata apa? Dalam bahasa Inggeris, let this be guidestone to an age of reason. Jadikanlah ini sebagai satu panduan. Batu bersuratlah panduan untuk zaman-zaman yang mendatang sebagai sebab. Jadi sinilah kita lihat ini satu perkara yang agak kita kata agak misteri lah. Benda tu berlaku di Itali, di Amerika tiba-tiba ada orang sebut ni. Jadi ada world punya ni lah. Baik, tuan-tuan puan-puan, saya nak bacakan sikit lagi berkenaan dengan dia punya tu primary tool dia. Apakah dia punya senjata dia? Dia akan menggunakan the World Bank and IMF. World Bank, IMF adalah senjata untuk dia memastikan draconian, kita kata undang-undang yang keras tadi berjalan ke atas, nak maintain. Contohnya kalau kita kata Malaysia dah sign tak? Malaysia dah sign dah. Environment, maknanya kalau kita bakar semua hutan contohnya, mereka boleh rampas. Contohnya saya baca The World Bank The World Bank state that sustainable development ni the World Bank, a global strategic priority, satu strategik yang paling priority. All government loan, kerajaan kita ada pinjaman tak? Ada. All government loan are tagged with the requirement to introduce approved environmental legislation and strict monitoring. Jadi semua undang-undang, semua hutang-hutang kerajaan akan diikat dengan satu peraturan dan satu undang-undang yang ketat berkenaan dengan menjaga alam sekitar. Even if repayment are met, walaupun repayment itu, walaupun dibayar ikut masanya, this loan can be foreclosed if the environmental target are not met. Sekiranya tiba-tiba kita tak jaga, kita bakar hutan, ambil balak, tampung mengikut perkiraan dia, maka dia kata dia akan foreclose
boleh dirampas. Negara boleh dirampas. If the environmental target are not met within the required time frame. Jadi, maknanya dia menggunakan duit hutang untuk nak merampas negara dengan undang-undang. Jadi sebab itu sebut, sustainable development ni bukanlah untuk mengurus environment, tapi nak menggunakan undang nak rampas negara ataupun tanah sesuatu. Baik, saya nak sebut sini tuan-tuan, bila balik nanti, cuba type you will own nothing and you will be happy. Type dekat YouTube, tengok ada keluar tak? Kalau ada keluar satu TV, satu klip, dia tulis World Economic Forum, tuan-tuan tengok, inilah dia kata prediction, ramalan World Economic Forum untuk sampai 2030. Sebenarnya bukan ramalan, ini adalah perancangan dia. Apa dia? Izinkan saya baca. Ada 8. Sebenarnya ada 9. You will own nothing and you will be happy. Maknanya kamu tak memiliki apa-apa, kamu tak ada apa-apa, tapi kamu hidup gembira. Jadi, macam mana kita tak ada apa-apa, tanah tak ada, rumah tak ada, baju tak ada, semua tak ada, tapi kita hidup gembira. Kalau kita tidak own, siapa yang own? Contohnya rumah kita tak ada rumah. Rumah kita dah jadi hak orang. Siapa orang tu? Baik. Kita bergantung kepada seseorang. Jadi mereka meramalkan, mereka sebut prediction, tapi sebenarnya dia punya plan. Mereka mengatakan bahawa you will own nothing and you will be happy. Kita bergantung kepada seseorang ataupun kepada negara ataupun pada kerajaan dunia akibat kemiskinan dan kefakiran. Miskinnya kita, fakirnya kita, sampai kita tak boleh nak bayar hutang kita, sehingga akhirnya dia akan tawarkan kepada kita, saya boleh bayar semua hutang kamu. Malahan saya akan bagi kepada kamu duit untuk kamu hidup. Tapi tanah kamu, rumah kamu, kereta kamu, cagaran untuk hutang. Maknanya sampai sekian-sekian, kamu tidak memiliki rumah semua. Kamu boleh duduk, rumah boleh duduk, tanah boleh tanam. Tapi itu milik World Bank ataupun IMF. Jadi dia kata, sekarang kita tak ada rasa lagi. Tapi besok bila dah ekonomi kita teruk, dah tak ada apa-apa dah, kan, nak bayar hutang. Kita ada hutang. Siapa yang tak ada hutang? Katanya. Ada siapa yang tak ada hutang langsung? Ada tak? Tak ada Semua ada hutang. Mereka yang tak ada hutang pun akan kena juga. Jangan ingat tak ada hutang tak kena. Perancangan ni kena semua. Tapi yang hutang lagi cepatlah. Baik. Jadi yang hutang ni, bila sampai waktu kita tak boleh bayar hutang dah, kerja dah tak ada, ekonomi teruk, sebab itulah kita nak kena angkat, kita kena betul-betul negara kita ni bebas daripada dia orang kalau boleh lah kan. Kita nak kena kempen dengan MP kita, nak kena cerita balik kan. Jadi nak sebut sini, sekiranya kita punya negara ekonomi teruk, jatuh kan, kata Tan Sri Muhyiddin kata kita bagi lagi prihatin apa ni, bantuan prihatin semua tu, bagi sampai bila boleh bagi? Akhirnya negara kita bankrupt ataupun negara kita tak ada duit. Maka bila tak ada duit, maka IMF akan datang. Kamu hutang berapa? Maka negara kata kami hutang 1 trilion katalah. Baiklah, saya akan memberikan kepada kamu 1 trilion, maknanya kita akan hapuskan 1 trilion. Hutang tu akan dihapuskan. Hutang dihapuskan, kemudian saya bagi lagi additional 1 trilion. Nak tak? Tuan ada hutang rumah. Hutang tu 200, katalah 300 ribu. Hutang rumah. Kan? Hutang nak bayar tak boleh, tak ada kerja, tak ada bisnes, tak ada, semua tak ada. Tapi rumah kita duduk, hutang rumah kita masih tak bayar 300 ribu ringgit, katalah. Bank datang buat tawaran. Kami boleh, istilah apa, tak kira istilah dia ada macam istilah. Kan? Kami boleh bagi kamu bebas hutang. Macam mana? 300 ribu tu kami akan bayarkan hutang kamu dengan bank tu. Kemudian kami akan bagi kamu duit 300 ribu lagi pada kamu. Siapa tak nak angkat tangan? Taklah hutang dibayarkan. Dia bagi lagi duit. Berlaku sekarang berlaku di UK, di Bank of UK. Apa berlaku? Dia bagi pinjaman pada syarikat yang dipilih, dia bagi pinjaman. Kan? Kemudian pinjaman tu
bukan ada interest. Katakan pinjaman, kalau Islam pinjaman tak ada interest kan? Dia tak. Pinjaman negative interest. Apa maksud negative interest? Dia bagi kredit lagi, dia bagi duit lagi pada syarikat tu. Siapa tak nak? Semua orang nak, sebab kita punya ekonomi ni ialah capital debt economy. Capital debt economy kita punya ni. Kita punya ekonomi ni berasaskan kepada hutang. Ekonomi kita berasas hutang. Nak beli rumah hutang. Nak berniaga hutang. Loan. Loan tu hutang lah kan. Kita ingat loan tu apa kan. Okey. Dia bagi kepada kita 300,000. Dia hapuskan hutang kita. Nak tak? Oh, mestilah nak, sebab kita nak tak boleh bayar dah. Kalau kita tak bayar, kena rampas, habis juga. Why not? Tak apa. Kamu boleh duduk kat rumah tu. Kamu boleh duduk kat tanah tu. Tak apa. Kami tak halau. Tapi pemilikan rumah, pemilikan tanah, kami punya. Macam mana? Boleh tak? Dia dah bayarkan kita punya hutang. Dia bagi duit lagi. Kan? Jadi kita kata, okey lah, tak apa. Tapi dia kata, you will own nothing. Kamu takkan ada apa-apa, but you will be happy. Tak apa. Nanti, kalau kamu punya 300,000 tu dah habis, tiap-tiap bulan, kami bagi makan pada kamu. Kami bagi gaji kepada kamu. Berapa satu keluarga ada? 10 orang. Baik, kami bagi RM10,000. Contohlah. Nak tak? Nak lah. Kita tak payah kerja dapat RM10,000 tiap-tiap bulan. Kan? 300,000 tu apa? Enjoy lah kan? Contoh Tapi kita tak memiliki apa-apa. Dan kita lepas ni dah bekerja dengan dia. Bergantung dengan dia. 10,000 kita duduk kerja dengan dia. Apa dia semua kita kena buat? Inilah bentuk yang akan dibuat kepada digambarkan sebagai apa yang you all nothing but you will be happy. Apa dia punya catch kat sini? Catch kat sini, dia bagi duit ke apa? Tanda kat sini. Dia bagi duit ke apa? Dia bukan bagi duit, dia bagi kredit. Apa kreditnya? Itulah dipanggil digital currency. Maknanya dia bagi number je kat dalam tu. Ni buku bank tuan. Besok tak pakai buku bank dah. Semua pakai kredit. Dia cocok chip kat sini. Dia cocok chip kat sini. Kita pergi, setiap seorang tu dia panggil ada credit worthiness. Kamu PhD. Kami bagi bulan-bulan. Bulan-bulan bagi RM5,000 contoh. RM10,000 lah. Kamu master. Kami bagi RM5,000. Kamu degree. Kami bagi RM2,300. Gaji bulan-bulan. Dia bagi. Tak payah kerja. Tapi semua harta kita, semua apa semua, dia punya. Dia punya. Kami bagi. Tapi apa tapi dia? Tapi, bila kita nak makan, dia akan tentukan. Boleh makan ni aja. Tak boleh lebih. Jangan banyak cakap. Kalau aku tolak gaji kau. Contohnya kan. Boleh buat ni aja. Nak minum ni. Nak pergi kereta. Kereta, oleh kerana kita jaga environment, kena boleh 10 km je kereta. Lebih 10 km tak boleh. Nanti asap-asap ni semua jadi environment rosak. 10 km je. Maka dia jaga perjalanan kita. Nak balik kampung pun tak boleh. Kampung 100 km, lebihnya kena jalan kaki. Contoh lah kan. Nak tebuk sini, dia jaga semua. Dia jaga semua. Tapi dia bagi kita duit. Nampak? Ini dia panggil digital currency. Ini dia kata, you will own nothing. Kamu tak akan miliki apa-apa, but you will happy. Happy sebab kita nak makan boleh. Daripada tak ada makan pun langsung. Besok, lepas daripada katakanlah COVID ni berterus-terus, lockdown terus. Kan? Kerja pun tak ada apa-apa, ekonomi jatuh, maka akan manusia bergantung kepada hutang. Hutang akan jadi beban dia. Sebab tu tuan-tuan ada hutang ke tak? Semua ada hutang. Jangan tanya saya macam mana nak lari hutang. Soalan tu kan, susah nak jawab kan. And you will be happy. Jadi kata hidup dalam subsidi. Tak ada apa-apa, semua dibagi. Dan simpati mereka. Tiba-tiba siapa nama dia? Nama siapa? Frankie. Frankie. Katalah Fendi Fendi bukan nama sebenar. Tiba-tiba Fendi kata, aku tak naklah bersama dengan kajian world government ni. Aku tak mau lah. Aku nak bersama-sama dengan Islam lah.
Maka Fendi pun buat ceramah, buat sana-sana. Kita kena bangkit, kita kena usaha, tak boleh duduk subsidi bawah orang, tak boleh. Kita kena bekerja. Rasul SAW suruh kita bebas daripada hutang, sebagainya. Dia orang digital dia sebenarnya. Dia membebaskan kita daripada hutang ke, ataukah dia menjadi kita orang yang lebih teruk berhutang? Lebih teruklah kita berhutang sebab kita tak ada usaha apa-apa dah. Dia katakan, okey, engkau hutang RM300,000. Kan? Okey, aku bagi kau RM300,000, bayar hutang. Tapi lepas tu, dia own kita, dia milik kita. Kita jadi hamba dia. Kita jadi hamba dia. Dia suruh kita buat apa yang dia nak buat lah. You own nothing. Faham betul-betul You will own nothing, including yourself. Sampai nak makan dia suruh. Nanti kita sebut pasal makan pula. Okay. Jadi hidup dalam subsidi dan simpati mereka tidak memiliki apa-apa. Bermakna total control. Makanan, minuman, minyak kenderaan, kenderaan kita, milik kita sekarang dah jadi milik dia. Rumah kita jadi milik dia. Air condition, aircon pun dikira, disebut dalam dia punya artikel dia. Semua mereka miliki. Maka kita akan duduk di bawah pemilikan mereka. Nak berniaga dan sebagainya, mereka kawal. Kau nak berniaga, dapat kebenaran daripada dia, baru boleh berniaga. Kalau tak, kau makan cukup. Minum cukup. Happy. Kenapa kita happy? Kerana keadaan lebih baik daripada kefakiran. Sebelum ni nak makan pun susah. Nak makan pun tak ada. Cuaca teruk, rumah kita rosak. Nak betul rumah pun tak boleh. Katakanlah puting beliung datang. Taufan datang, rumah rosak. Nak betul pun tak ada duit. Hujan datang, basah habis rumah. Tak boleh buat apa. Happy, kenapa? Dia dah datang tolong betulkan rumah. Dia datang tolong bagi bantuan. Itu dia kata bagi makanan. Dajjal datang dengan segunung roti. Dajjal datang dengan air yang mengalir, sungai, yang jernih. Sumber minuman. Dajjal datang dengan sungai api. Siapa yang tak nak engkau hidup dalam api? Maka happy kerana keadaan lebih baik daripada kefakiran sebelumnya. Walaupun dikuasai tak apalah, aku dikuasai pun tak apalah, aku reda lah. Tapi anak-anak aku boleh makan, anak-anak aku boleh minum, boleh hidup, ada tempat berteduh. Tak apalah. Setiap orang akan diberi credit worthiness, kelayakan kredit untuk berbelanja. Jadi setiap seorang dia akan bagi. Okey, orang PhD dapatlah 10,000. Malaysia murah sikit lah dia kata. Orang PhD 5,000. Orang master katakanlah 2,000. Orang diploma kan 1,000. SPM 500 je sebulan. Cukuplah kau boleh makan kau sendiri. Semua dia belanja, semua dia bagi. Nampak? Jadi akhirnya semua dikawal. Maka setiap seorang ada credit worthiness dipanggil, iaitu kelayakan untuk kredit berbelanja. Mereka akan diberikan sekadar keperluan. Mana dia bahkan bagi mewah. Atas nama sustainability kehidupan, kelestarian hidup dunia. Hidup kita dan supaya dunia ni tidak rosak sebab pollution banyak, pencemaran semua banyak. Ini dia punya. Ini nombor satu. Ini disebut. Ini bukan saya cakap. Dia sebut. Dan benda ini sebenarnya mendapat bangkangan. Ramai orang yang boleh berfikir nampak. Kalau kita tak fikir tak nampak. Baguslah dia bayarkan hutang kita. Rupanya kita makin dalam hutang. Kita makin ke dalam, makin bertambah-tambah. Akhirnya kita tak boleh keluar daripada dia. Nombor dua, whatever you want, you will rent. Whatever you want. Apa yang kamu nak, kamu kena sewa. And it will be delivered by drone. Akan dihantar oleh drone. Drone ni apa? Hak jenis angkat ni kan? Okey, kita dimiliki. Whatever you want, you will rent. Maknanya apa sahaja kita nak. Nak pergi mana, nak buat apa, semua kena sewa. Kita dimiliki oleh pemerintahan dunia sepenuhnya, sehingga apa yang kita perlukan juga kita kena sewa. Bagi 10,000 tadi, kemudian kita kena bayar pula sewa nak guna kereta. Guna kereta sewa. Walaupun kereta tu asal kereta kita. Nak pakai sebulan pergi kerja, kena bayar sewa. Jangan pakai je free. Jadi RM10,000 tu kena pulang kat dia balik. Berapa ratus pula? Nampak tak? Tapi kalau tak bagi, kita dalam hutang macam mana? Kan, baik. Kita dimiliki oleh pemerintahan dunia sepenuhnya, sehingga apa yang kita perlukan juga kita perlu sewa. Maknanya kita tidak akan mampu untuk meningkatkan kemampuan keuangan, duduk dalam kemiskinan dan sentiasa memerlukan pertolongan mereka.
Tak boleh lepas. Dia lebih teruk daripada Along. Lebih teruk daripada Along. Along at least ada PPIM boleh tolong. Along at least ada tempoyan boleh tolong. Kan? Ini tak boleh tolong. PPIM pun masuk dalam sekali. Sementara mereka, okey. Apa yang kita nak, kita kena sewa. Siapa penyewa? Siapa pemilik? Dia orang lah. Dia orang makin kaya, kita makin ditekan. Dan kemudian dia orang guna semua dia kredit je, guna number je, digital je. Okey, tengok ini perancangan. Ni Dajjal menguasai. Dia menguasai. Ini yang dimaksudkan Rasulullah, menguasai. Bila sampai peringkat tu nak macam mana? Nanti kita bincang.